إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مشاء الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وعذنا من أشرار أنفسنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah dapat bersama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dapat bersama-sama kita memenuhi ruang waktu kita dengan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan kehidupan kita sampailah di akhir hayat kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan kita juga berdoa kepada saudara kita yang berada di Palestin, di Gaza, supaya diberikan ketabahan, diberikan keupayaan, diberikan kekuatan untuk menghadapi kekejaman Zionis Israel laknatullahi alaihim. Semoga mereka mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat, insya-Allah, amin. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada muka surat yang ke-19. 19. Iaitulah pada tajuk yang baru, Al-Babus Sadisu fi Uqubati Akilir Riba, iaitu bab yang ke-6 pada menyatakan siksa, hukuman, denda, akibat bagi orang yang makan riba. Qala muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin. Qala, ini bab yang ke-6 pada menyatakan siksa orang yang makan riba. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Yaitu maksudnya, hai sekalian kamu orang yang beriman, jangan kamu makan riba padahal berganda-ganda. Sekarang berganda-ganda lah riba itu. Maksudnya riba. Apa yang dimaksudkan dengan riba? Ataupun dalam bahasa Inggeris interest. Riba iaitu satu pertambahan ataupun kenaikan pada kadar, sama ada dari segi pertukaran, pinjaman, disebabkan oleh tempoh masa yang tertentu lah kenaikan itu. Sama ada dari segi tukaran barang, pembelian tak apalah, jual beli secara hutang, si peningkatan nilai itu sebabkan tempoh masa, itu dinamakan riba. Sebagai contohnya, dia pinjam kat kawan tu
Si A pinjam kepada si B RM100, maka dia kata akan bayar gaji bulan depan RM120. Dia bayar juga, dia boleh bayar, tapi bulan depan lah gaji dia kata RM120. Dia pinjam RM100, itu RM20 tu riba. Kalau dia pinjam RM100, lepas tu dia bayar balik, sama ada 2-3 hari ke bulan depan ke, RM100 juga, itu dinamakan qardul hasan, pinjaman yang baik. Tak ada interest, tak ada untung. Memang betul-betul inilah ikhlas. So, itu yang betul-betulnya pinjaman. Tetapi ada masalah juga. Kalau dia pinjam RM100, banyak RM100, nak untung macam mana? Contohnya macam bank, kan? Orang pinjam RM30,000, dia kata nanti banyak pun RM30,000 juga. Dalam masa berapa tahun dia bagi itulah. Dia punya tempoh masa tu. Dia punya period time tu, dia bagi masa tu. Lepas tu dia kata sama juga RM30,000 juga banyak balik. Lepas tu dia kata macam mana bank nak untung? Macam mana dia nak operate? Macam mana dia nak survive dia punya bank tu? Nak bayar gaji-gaji kaki tangan, nak bayar semua macam-macam je lah, kan? Pengurusan macam mana? Kalau buat pinjaman macam tu, sebab bank-bank semua ni adalah mereka dapat keuntungan tu dari segi pinjaman. Orang buat loan di bank, maka mereka untunglah atas pinjaman itu. Kadar pinjaman itu sebab orang bayar lebih. Takkan ada pinjam RM30,000, bayar pun RM30,000, dia kata nak untung macam mana? Kan? Betul juga kan? Sebab yang mereka boleh untung berganda-ganda tu sebabkan pinjaman lah. Takkan sebab benda lain kan? Itulah. Lepas tu ada juga perbincangan dalam bab interest ni. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalaulah contohnya dia buat loan kereta ke apa ke, ataupun loan rumah Islamik, dia ada Islamic loan kan, Islamic pinjaman, financing. Yang satu ini apa, konvensional punya pinjaman kan, loan. Kalau yang Islamic punya, dia kata dia beli dulu, contohnya dia beli rumah itu kepada developer tu, penjual itu dah bank beli dulu. Lepas bank beli rumah tu, dia jual balik kepada pembeli tu dengan harga lebih lah nilai pada harga yang dia beli tu. Maka itu tidak dinamakan riba, sebab ada proses jual beli di situ. Kalau tak ada proses aset di sebaliknya, tak ada rumah pun, tak ada apa pun, tak ada aset lah, tanah ke rumah ke kereta ke apa, dia hanya memang atas kadar loan semata-mata, itu dinamakan riba. Sebab dia memang contoh pinjam RM100,000 kat loan bank, bank tak beli pun dekat kereta tu ke ataupun dekat rumah tu ke, dia terus direct dengan dia punya pemihutang tu, maka dia naik kadar tu atas hutang itu, bukan atas jual beli itu. Maka itu dinamakan interest ataupun riba. Banyaklah sekarang ni yang ribanya kan, yang kredit lah, yang macam-macam lah, Hong Leong Bank. Tapi Hong Leong pun dah ada Islamic lah. Semua lah boleh kata yang bank ni semua dah ada Islamic financing dah, kan? Ada syariah buat, yang penasihat syariah untuk ni bahagian Islamic punya. Itu dia punya fahaman pegangan lah. Kalau ikut betul-betul mazhab Syafi'i lah, tidak boleh langsung ada ni, dia pindah mazhab lain lah. Kebanyakannya dalam sistem kewangan Islam ni, dia tak pakai sangat mazhab Syafi'i. Memang macam tu, dia ubah lah mazhab Hanafi. Dia tengok lah mazhab-mazhab lain yang boleh, dia guna kadar macam mana tu perniagaan dia punya tu, proses dia tu, Islamic financing itu. Mazhab yang dia banyak kita tengok
Walaupun kita ni mazhab Syafi'i, tapi dalam certain bab kita tak guna mazhab Syafi'i, kita pindah ubah di mazhab lain. Tapi ada kaul yang bolehkan lah. Itu tidak dinamakan ihsan sebab ada proses jual beli di situ. Lagi satu ada ujrah, upah dan sebagainya. Wallahu a'lam lah, itu adalah dia punya tu. Kan, perkongsian untung sebagainya. Murabahah. Macam-macam lagi lah. Yakni kalau ikut tu sebetul-betulnya interest memang diharamkan. Konvensional punya loan memang itulah. Tapi kalau siapa yang dah buat, wallahu a'lam lah nak kata apa kan. Dia memang dah buat loan dah, faham sendiri lah. Kan? Kadang-kadang kita nak cepat, kita nak ni mudah, kita hanya buat saja loan apa semua, kita tak tahu apa pun. Lagi satu yang terlibatkan interest juga, riba juga adalah permainan forex itu. Itu pun ada perbahasan forex. Ada forex yang jenis pairing kan, jenis main apa, currency USD, pertukaran nilai mata wang dengan contohnya USD dengan apa, Singapore dollar ke, SGD, lepas tu AUD kan. Dia punya change currency changes tu, pertukaran currency tu, dapatkan kenaikan kadar di situ, ada interest di situ. Sebabkan tempoh masa kadar-kadar tertentu tu dan naik. Contohnya mata wang kita ni, ada kadar-kadar tertentu dan naik dan turun. Boleh tak boleh tu, kalau turun tu memang turun secara direct tu memang dah dapat ekonomi sangat teruk lah. Tak ada kenaikan dan turun. Kalau turun pun mungkin tak banyak naik. Dia ada naik turun dia lah. Ada kadar-kadar dia. Kalau tengok di situ pun dah ada interest lah di situ. Kan? Kita nak lari daripada interest ni, wallahu a'lam lah di dunia ni, sebab semuanya rekaan orang Yahudi lah. Kalau kita cek tengok lah, asalnya mata wang kertas ni Yahudi lah, Rothschild apa kan, mereka mata wang kertas ni. Lepas tu dia meletakkan nilai-nilai tertentu, negara ni nilai macam ni, Amerika macam ni, kadar rate pertukaran dia. Malaysia macam ni, negara ni macam ni, dia ikut tu dia apa, kadar simpanan emas lebih pada tu dia rate of inflation rate kan, tinggi dia ikut lebihan tu. Itu dah mereka ikut tu dah memang dah ada interest dah di situ. Kita nak lari macam mana? Itu di luar kekuayaan kita, beyond our capability kan, ability. Dah di luar kemampuan kita dah, nak macam mana dah. Mereka yang kuasa. Tapi kalau kita sendiri yang ada kuasanya untuk menghalangnya, kita kena elaklah benda tu. Kata di sini, hai sekalian kamu orang yang beriman, jangan kamu makan riba, padahal berganda-ganda, maka barang siapa melawan, berperangkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Barang siapa yang melawan, kata riba ni tak apa, interest ni boleh. Kalau tak ada interest, macam mana bank nak untung? Macam mana industri, macam mana sistem perbankan konvensional, macam mana nak untung, nak bayarkan kita dengan pekerja, gaji-gaji setengah tu, mereka bukannya sikit kan. CEO mereka pun dah kan, beratus ribu dah nak bayar bulan-bulan tu. Taklah fikir sendiri lah, faham sendiri lah kan. Kalau dah makan dah tak tahu dah nak macam mana. Kalau kita dah tahu dah, berhentilah benda tu. Masuk yang Islamik punya Islamic financing. Kalau yang macam kabel SP tu, tengok ambil yang Islamik juga, Islamik yang punya tu. Kalau yang konvensional tu, dia ada lah pelaburan dia, tambah isi yang tidak halal juga. Yang kita boleh ubah, yang kita boleh elakkan dia, kita elakkanlah kan. Ini kan yang kita tidak ada kuasa, itu kerajaan lah yang menanggungnya.
Barang siapa melawan berperang akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia telah berperang dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Wa'iyahzubillah. Maka Allah Ta'ala melawan berperang akan dia kerana segala orang yang mengerjakan yang ditegah oleh Allah Ta'ala, maka orang itulah yang melawan berperang dengan Allah Ta'ala. Orang yang buat apa yang ditegah oleh Allah Ta'ala, hakikatnya mereka telah melawan, telah berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata tak boleh macam ni, dia kata tak apa. Allah kata jangan buat yang ni, dia kata tak apa. Boleh buat, tak ada salah apa ya, bukan jadi apa pun. Maka dia telah melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung, seolah macam berperang dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tambah-tambah lagi macam hutang alung kan. Tu lagi rate interest dia tinggi. Sangat tinggi, berganda-ganda tingginya. Dengan tu nak buat loan senang lah. Alung, yang kredit apa semua. Lepas tu, apa lagi? Ni macam-macam tapi interest dia. Cuba tengok masa tu. Kan? Kita kira nak buat je. Kita kira hak mana mudah, hak mana senang. Hak itu kita cepat tu. Sebab tu lah jadi macam-macam tu. Kerana kita nak bayar pun kata, ish, awak lah duit masuk ni pun jadi macam tak cukup aja. Cepat habis sangat duit ni. So tak berkat ni, mungkinlah kita tak dapat loan dia punya, yang interest punya loan ni. Susah juga nak lawan interest ni, nak lawan riba di dunia sistem yang sudah rosak dengan konvensional ni kan, yang dirosakkan oleh Yahudi, yang kita kena ikuti mereka selagi mana kita hidup di dunia ni. Kita hanya nak lawan dengan Yahudi, dengan Israel, dengan lawan dengan peperang. Lagi satu, lawan secara teknologi, secara ekonomi. Itu kadang-kadang kita kata di luar kemampuan kita. Tapi apa yang kita boleh buat, buatlah walaupun sikit. Kita kata nak boycott McD, McDonald, KFC. KFC tak tahu dengan mereka nafi itu. Lepas tu, Starbucks. Macam-macam lah. Nestle. Yang dah lama ni dah kita guna lah. Kita dah makan sejak berkecil lagi. Rokok. Kebanyakan rokok ada dengan Israel lah. Macam-macam lagi. Kita kata nak lawan Israel, rokok di mulut. Dahil kan. Beli ni tak dekat sari tu, sekotak tu mesti ni ada spare siap. Macam mana kita nak lawan ni? Kita hampa guna barang aku kan, nak lawan. Macam kita nak lawan China lah. Bahkan mustahil nak lawan dengan China. Sebab semua barang mereka buat, semua barang spare part, teknologi, komputer, handset, segalanya di dunia ni semuanya tak lari pada China. Kita nak lawan China. Kita hanya politik di Malaysia sajalah. Dari segi politik boleh lah. Ekonomi tu tak boleh lah. Dengan harap lah ni. Sebab memang dah Allah dah tetapkan golongan macam ni. China memang akan ekonomi dunia dia berkuasai. Israel ekonomi dunia dia berkuasai. Bahkan mereka lah pioner. Mereka lah orang yang mengasaskan benda tu. Kan? Macam mana kita nak lawan mereka? Buat lawan apa yang kita boleh buat je lah. Apa yang kemampuan kita. Within our capability, ability. Kemampuan kita. Lebih pada tu dah. Di luar kekuasaan kita lah. Tak boleh buat apa lah. Contohnya forex ni pun. Macam-macam fahaman. Setengah orang yang, setengah ustaz yang main forex. Apa kata benda ni harus. Main currency pun dia kata harus. Pertukaran, pairing. Kita boleh. Sebab dia main. Kan? Sebab dia dapat untung banyak lah dalam tu. Ada cari dalil, cari hadis, cari ayat Quran. Semata-mata nak kata benda tu harus. Ada golongan macam ni. Yang satu yang tak main, dia kata mungkin dia dah main dah sekali, lepas tu dia tak main, dia kata tak boleh ni sebab dia ada risiko high risk. Memang ada yang low risk tapi kebanyakannya high risk. Forex ni.
Dia boleh rugi terus. Memanglah ada kena mengaji bab tu. Tapi tengoklah di situ disebabkan tempoh masa tertentu tu pertukaran nilai mata wang, currency changes, dia ada riba interest di situ. Dan lagi mana ni? Kerana segala orang yang mengerjakan yang ditegah oleh Allah Ta'ala, maka orang itulah yang melawan berperang dengan Allah Ta'ala. Orang yang melawan, orang yang buat apa yang Allah tegah, sebenarnya mereka lah yang melawan Allah Subhanahu Ta'ala dan berperang dengannya. Maka beroleh siksa bagi orang yang jatuh berperang. Antara manusia. Berperang antara manusia. Dan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara manusia pun dia berperang. Dan antara manusia dengan Allah pun dia berperang. Boleh siksa. Sengaja serang bagi orang tidak bersalah. Israel dengan Palestin itu serang macam tu. Dosa besar. Tidak ada apa-apa sebab. Dan dari antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lagi teruk lah. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Yakni firman Allah Ta'ala, yakni hai sekalian kamu orang yang beriman, takut olehmu akan Allah Ta'ala. Ittaqullah. Dan tinggalkan olehmu akan barang yang jadi daripada riba. Yang hasil daripada riba. Jadi daripada riba. Jikalau ada kamu sekalian, orang yang beriman. In kuntum mu'minin, kalau kamu itu orang yang beriman. Kalau dia kata dia beriman, mustahil dia makan riba. Kalau orang yang beriman tidak akan makan riba. Bahkan bukan saja riba, benda-benda yang apa? Yang syubhah, mutasyabihah, ni pun dia tinggalkan. Yang syubhah bagi dirinya, orang yang beriman ni dia tinggalkan. Lebih-lebih lagi yang riba, interest. Kan? Benda yang ribawi. Yang terikat dengan riba ini. Payahnya dunia ni kan. Nak lari daripada riba ni. Dan alhamdulillah lah dah ada Islamic financing. Daripada lah dia punya syariah buat dia. Semua situ dah ada lah. Pakar-pakar dia. Dah ada lah dalil-dalil dia. Ikut yang tu ya, Islamik tu. Tak payahlah yang konvensional bagi orang kafir sudah. Mereka pun tak apa lah. Kalau orang yang beriman dia tinggalkan benda itu walaupun riba. Setengah tu yang paling selamat lah. Kalau beli kereta cash. Rumah cash kan. Tapi payah lah. Kan? Nak beli benda tu, mana nak ada duit yang sebanyak itu kan. Susahnya. Kita buat dulu lah. Buat dulu Islamik punya. Pilih yang tu lah. Kalau tak boleh, kalau kita kata tak payah buat tu, tak payah buat. Lebih baik kan, lebih senang. Kalau keperluan buatlah dulu. Untuk beli rumah ke kereta ke. Kalau beli cash, ikutlah kalau ada perangai yang lebih ke. Kan? Kalau boleh beli cash, beli. Kalau tak boleh sangat, terdesak ke, bolehlah buat loan. Bagi kita ada juga harta nak beli tu kan. Tapi kena pilih lah, jangan pilih yang interest punya ni. Loan kan. Memang Islamic loan tu pun ada kadar dia tinggi. Dia punya bayaran balik. Tapi dia adalah dalil dia punya tu. Jual beli sebaliknya. Ada yang murabahah. Ada yang ujrah. Sebagainya. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada malam dibawa aku pada Mi'raj ke langit, aku dengar di atas kepalaku gentar dan petir. Mungkin kilat dan petir. Dan beberapa aku lihat, beberapa orang.
Aku lihat perut mereka itu di hadapan mereka itu. Perut dia ke hadapan. Perut buncit lah. Bukan sangat buncit biasa, dia buncit sangat. Aku lihat perut mereka itu di hadapan mereka itu. Seperti sebuah rumah. Macam sebuah rumah. Besarnya perut ni. Lebih-lebih lagi yang makan Rasulullah. Makan banyaklah Rasulullah ni. Lama dah. Sebelum ni tak apa pun. Kan? Tak ada apa, ada ni pun. Sampailah dia meninggal dunia. Tak ada apa tindakan pun kena atas dia. Kes tak lekat ke apa kan. Kan? Lepas tu, macam ni lah. Bagaikan sebuah rumah. Dan di dalam perutnya itu beberapa ular. Ada ular di dalam perutnya. Bagaikan besar sebesar rumah. Dan perutnya itu ada ular dan kala jengking. Kataku, Nabi berkata kepada malaikat Jibril, kataku, siapa itu ya Jibril? Maka katanya, inilah orang yang memakan riba di dalam dunia. Dia makan riba di dalam dunia. Kerja memang hasil daripada riba. Kerja bahagian loan, interestnya. Loan, konvensional punya loan. Dia punya apa tu? Untuk ni lah, pekerja tu lah. Bahagian loan tu lah. Ada kerja bahagian konvensional punya. Saya makan situ lah. Lepas tu dia dapat commission. Dia dapat gaji. Hasil daripada kerja loan itu. Ataupun kerja di bank konvensional. Itu pun ulama kata tak boleh. Yang direct punya terlibat dengan interest. Adapun indirectly, yang secara tidak langsung, setengah ulama kata tak apa lagi. Adapun yang direct masuk kepada sistem konvensional, interest itu, kerja bahagian itu, kan? Maka dia memang terlibatlah dalam urusan ini. Siapa yang kerja nak macam tu, nak macam mana? Carilah kerja yang halal sikit. Pindah hadapi yang Islamic punya. Cari bahagian tu pula. Islamic financing. Tak mana? Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memakan riba sekali, maka sungguhnya seperti ia telah berzina dengan ibunya, wal'ayazubillah, di dalam dunia selamanya. Ni wallahu a'lam lah, hadis ni sahih ke tak? Tapi teruklah kan, sampai tahap macam tu. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah Ta'ala akan orang yang memakan riba. Dia makan riba. Yang paling mudah hutang lah, loan. Zaman dulu mana ada bank. Dulu dia pinjam 1 dinar. 1 dinar. Bayar balik boleh 2 dinar kan? Macam cerita apa? Piramli tu kan? Dia kata nak pinjam 1 gantang gandum lah. Kan? Dia kata, kamu yang asyik pinjam sajalah. Malas kerja apa semua. Pinjam saja. Dia kata, tak apalah, kalau nak pinjam. Nanti bayar balik 2 gantang. Dia kata, 2 gantang pun 2 gantang lah. Itu riba lah. Secara tidak langsung kita nampak benda tu. Dia kata, tak apa lah, adik-beradik kan. Itu riba lah. Bayar 2 gantang. Sebab tempoh masa itu, peningkatan nilai itu. Adapun sedekah, itu dia dah tetapkan 2 gantang. Adapun sedekah, contohnya dia pinjam kat kawan dia, pinjam 100, dia kata bulan depan dia bayar balik lah, gaji bulan depan. Maka gaji bulan depan dia bayar 100. Lepas tu dia bagi 30 lebih, RM30. Kawan tu bagi bukan hak bagi pinjam tu ni, tetapkan. Maka itu dia memang sedekah lah. Kalau dia memang letakkan nanti bayar, kena bayar 150. Boleh pinjam lah ni, tapi nanti bayar lebih lah 150. Kita okey tak apa, itu riba.
Kalau kawan tu sendiri nak lebih tu tak apalah. Itulah yang disebutkan sebagai interestnya. Kalaulah bank nak kata tak untung, kalau qardul hasan, pinjaman secara baik itu, ikut pandai mereka lah kan, nak untung macam mana, gunalah yang Islamic financing punya, dia adalah cara dia tu, sistem dia punya tu kan. Tapi disebabkan konvensional ni, dia punya interest dia boleh makan lebih, dia makan boleh kau banyak lagi. Atas loan tu saja pun dia boleh dapat banyak mana dah. Kalau hanya 2% dan 3% annual kan, dia dah banyak dah dia boleh dapat. Tambah kalau hutang loan tu lagi lah dia punya ni, interest dia tu sangat berganda-ganda sampai ke 30%, sangat tinggi. Lepas tu tapi mudah lah. Tapi tangguh risiko lah kan. Sama juga macam forex ni, dia mudah untuk untung cepat, mudah juga untuk rugi tu pun. Itu banyak macam-macam fahaman lah. Bagi orang yang memang dah terlibat lama apa semua, kita harus kan, ada dia punya dalil dia, ada ustaz yang main lah. Kebanyakan mereka yang main dah lama dalam bidang forex ni, dia kata itu harus. Pairing pun boleh, dia punya currency, main currency pun boleh. Ada pun setengah satu lagi dia kata yang main yang jenis macam gold, yang crude oil, itu tak apa dia kata. Wallahu a'lam, tak tahulah, ada hujah lah masing-masing, ada dalilnya. Kemudian tak mana? Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh Allah Ta'ala akan orang yang memakan riba dan orang yang memberikan akan dia. Orang yang makan riba dan orang yang beri riba, memberikan akan dia, dan orang yang menjadi saksinya. Orang yang jadi saksinya, jadi saksi lah akan riba itu, pinjamannya ribawi itu. Dan orang yang menyurat akan dia, yang tulis surat, dia tak pinjam pun, dia pun tak bagi hutang pun, dia tak terlibat dengan benda tu, riba itu, tapi dia tolong tulis surat saja, tag saja, dia tahu benda tu, proses itu, dia hanya buat tulis surat saja, dia pun terlibat. Ikutlah hadis ni. Dan orang yang meminta tulis, dia kata bukan dia suruh tulis, dia bukan tulis pun, dia minta suruh tulis, dia sendiri pun tak terlibat pun dalam benda itu, pun kena juga. Dan orang yang meninggalkan beri zakat, orang yang memberi zakat cukup haul dan nisabnya, dia tak keluarkan zakatnya pun, itu golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakat ni lepas ni kita akan bincangkan. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi akan nyata pada akhir zaman, fi akhir zaman, 4 perkara. 4 perkara ni akan berlaku pada akhir zaman. Banyak berlaku, terlalu banyak berlaku. Yang pertama, orang yang memakan riba ataupun yang sebut terlibat directly, indirectly dengan riba ini, iaitu orang yang memakan riba banyak. Secara konvensional ni dah memang banyak lah, sejak pada dulu lagi kan. Sistem konvensional ni nak macam mana, bahkan mereka dapat keuntungan yang sangat banyak melalui interest ini, berganda-ganda. Disebabkan benda tu lah mereka jadi senang lenang, boleh macam-macam lah. Yang kedua, orang yang berzina. Banyak berlaku zina di akhir zaman, terlalu banyak. Zina secara langsung dan tidak langsung. Tapi zina yang ringan dan yang besar, yang itu yang besar lah ini. Zina yang sebenarnya, orang yang berzina banyak berlaku. Lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, zaman teknologi, sains dan teknologi ni, zaman kemudahan, zaman IT lagi lah.
Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang bersumpah. Orang yang suka bersumpah ni. Sikit wallahi, wabillahi, watallahi, aku tak buat benda ni. Kan? Aku tak pernah buat satu perkara ini. Suka bersumpah. Setengah tu sampai sanggup bersumpah di hadapan Kaabah. Padahal benda yang dia buat tu memang betul dia buat. Tapi dia sumpah nafi. Tapi ada hukuman dia lah bagi orang yang sumpah ni. Kalau ikut hukum sebenarnya, hukum Islam, ada hukumannya bagi orang yang bersumpah. Tapi di akhir zaman, orang yang sumpah di mulut ni macam biasa. Bukan sumpah jadi kata apa tu. Lain lah, ni sumpah Al-Qasam kan. Sumpah ni, sumpah janji, sumpah dia tak buat benda tu, benda yang haram itu, macam-macam lah. Itu banyak sangat berlaku di akhir zaman. Dan keempat, orang yang mengurangkan sukatan gantang dan mengurangkan timbangan dagingnya. Orang yang mengurangkan timbangan gantang dan mengurangkan timbangan dagingnya. Timbangan sekarang ni lah, sama ada ejah ke dia punya timbangan itu. Ejah lebih kan, lepas tu timbang dia kurang lah. Lepas tu dulu pakai gantang, pakai cumpak. Sekarang ni dah pakai kilo, pakai gram. Sama lah. Dah ubah dah lah. Dah kurangkan. Dah ada lah kata kena kurangkan. Dia kira timbang sekilo tapi tak cukup sekilo. Kurang sikit. Betul dia kata ni sekilo ni. Katalah ada tu. Ni banyaklah berlaku mengurangkan dengan. Zaman dulu pun dah berlaku lah benda ni. Zaman sekarang lagi banyak lah. Dia ada lah. Dia sudah teknologi dia tu. Macam-macam cara dia nak buat. Tipu daya lagi banyak. Maka apabila nyatalah yang demikian itu, maka jatuhlah padanya sekalian penyakit dan bala. Sebabkan benda ni, umat manusia akan ditimpa pelbagai penyakit, pelbagai bala, pelbagai bencana, pelbagai wabak. Sebab itulah main wabak coronavirus COVID. Dulu seselma burung, seselma babi, seselma semua baik lah. Macam-macam lah. Dulu orang dia seselma. Dia macam-macam lah. Mungkin dulu seselma babi dia kata tak berkesan sangat sebab orang Islam tak makan babi. Hanya kepada orang kafir sahaja. Lepas tu ada seselma burung. Ayam pun kena. Lepas tu semua ayam, semua burung. Lepas tu semua COVID pula. Kadang kita ada permainan di situ. Kalau kita cek tengok di situ ada apa? Permainan. Dia punya panggil apa tu? Dia permainan dunia lah pada tu. Bala macam-macam bala yang dia kena hadapi. Di antaranya high inflation rate. Kadar inflasi yang tinggi iaitu kadar harga barang yang tinggi. Itu adalah bala. Barang selalu mahal. Bahkan makanan asasi pun jadi terlalu mahal. Beras gandum di sana kurma. Pasal apa jadi mahal ni? Sebabkan ada orang yang main riba di situ. Ada orang yang mengurangkan timbangan di situ. Ada terlalu banyak berlaku zina. Terlalu banyak berlaku sumpah. Sumpah palsu. Banyak terjadi sebab itulah bala. Antara balanya harga barang naik. Sampai kan menyusahkan segalanya. Ada permainan market di situ. Permainan company-company besar, kilang-kilang, ada permainan di situ. Kadang ayam cukup. Ayam cukup. Bakalan ayam memang cukup di Malaysia ni, tapi pasal apa? Harga dia tinggi. Ada permainan di situ. Permainan market di situ. Ada pemain harga. Kita tengok setengah-setengah barang kan, macam telur. Takkan ayam banyak, telur kurang. Ayam tak mau telur dah. Tak mau dah telur dia pun dah cemuih dah jadi fed up. Ayam pun tak mau dah telur. Mustahil jadi macam tu. Mesti ada permainan di situ. Sebab tu di antaranya adalah bala lah juga tu. Selain daripada penyakit-penyakit wabak bencana yang kita hadapi. Kemudian itu dengan oleh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan pedang. Yakni berperang setengah dengan setengahnya. Sampai kita sanggup berperang lah.
balak di antaranya adalah berperang. Nak dapatkan sesuatu perkara itu, balak macam mana di antaranya adalah perang, dan banyak lagi yang kita sebutkan tadi itu. Masuk dah kan Syah? Masuk dah kan? Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala Allahumma fa'alna bima 'allamtana. Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.